Allah. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'alumihi fid dharain. Amin. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita panjatkan syukur kepada Allah Ta'ala kerana pagi kita berjamaah subuh. Ya, dan seterusnya kita mengikuti dan menyambung kembali kuliah berkitab kita daripada kitab adab-adab sembahyang berjamaah. Yang mana yang terakhirnya iaitulah kita telah pun membahaskan beberapa adab sebelum daripada sembahyang. Ya, muka surat 10 iaitulah adab yang ke-9. Ya, kitab yang Rumi lah. Kalau kitab yang Jawi iaitu muka surat lebih kurang muka surat 10 juga. Muka surat 11. Kitab Jawi. Qala musannifu, adab yang ke-9 iaitu bahawa janganlah imam itu takbir. Takbir setiap bayar ya. Janganlah imam itu takbiratul ihram, ya, jangan takbir lagi, melainkan setelah ia meratakan akan segala saf itu. Imam ialah duduk depan, dia seorang kan. Yang lain makmum ia berada dalam barisan dalam saf. Ya, kita panggil ni saf lah, saf pertama, saf kedua, ketiga kan, seterusnya. Jadi makna sebelum imam takbir, sehingga imam menoleh ke kanan ataupun ke kiri, melihat-lihat, menengok-nengok, supaya saf tu jadi rata. Kalau dulu lurus dan rapatkan saf, tak, kalau dulu masih boleh rapat, ni tak boleh rapat, lurus dan betulkan saf. Ya, alhamdulillah lah. Dalam masalah saf sekarang ni, ya, kebanyakan masjid dan surau dia sudah ada, kita kata sejadah lah, sejadah ataupun ya kapet yang sudah pun ada garisan saf itu. Jadi pastikanlah makmum ya lurus. Kalau dulu memanglah masalah kalau sekiranya ya saf pun tak ada, kemudian blok kapet pun tak ada, pakai atas semen. Ataupun kapet yang tak ada garisan saf tu. Jadi terpaksalah ya meluruskan. Tak, ya, tambah lagi kalau zaman Nabi SAW langsung pasir tu boleh. Jadi tentulah ya tak ada garisan, tak ada apa ya, jadi ya tengok belakang. Jadi mana agak-agak agak-agak lah, kalau nak tepat betul mungkin tak dapat tepat kan. Agak-agak ya, lebih sikit, terkurang sikit tu biasalah. Tak, tambah pula ya dalam keadaan ialah yang di depan belakang imam tak apa ya, yang di belakang-belakang sana. Tapi ya saya tengok kebanyakan surau masjid semua dah ada ya. Kalau di luar dia pasang tile pun ada juga garisan saf. Dalam kapet ada saf ya. Jadi maknanya ikut jelah garisan tu. Tapi ialah walaupun dah ada saf sehingga imam tengok, perhatikan, okey. Maka sunat ia berpaling ke kanan dan ke kiri. Serta mengata, ya, imam berkata, istawu lis-salati rahimakumullah. Ini satu jenis, satu lafaz ataupun ya
Sawwu sufufakum. Tak, yang biasa kita buatlah. Tak, mana-mana pun tak apa. Ataupun bahasa Melayu, luruskan saf. Senang. Ya, hebatnya kadang-kadang ya orang tak faham apa makna sawwu sufufakum. Sawwu, luruskan akan saf-saf kamu. Rahimakumullah, mudah-mudahan kamu mendapat rahmat daripada Allah. Ya, ataupun dalam ni istawu, ya, sama je. Tak, ya, istawu dengan sawwu, ya, fi'il amar. Ya, ya. Jadi ya, hukumnya sunat. Tak, kalau imam sebut ni dapat pahala kat imam. Okey. Dan kalau berpaling-paling itu pun dapat pahala. Ya, jangan terus takbir kan, padahal di belakang tunggal langgang lagi, tak lurus lagi, ataupun ya macam mana kan, ya, tu dia. Baik, maka tu samakan olehmu akan saf kamu kerana sembahyang, mudah-mudahan memberi rahmatlah akan kamu oleh Allah. Maknanya menyamakan saf itu termasuk daripada adab-adab sembahyang berjemaah. Tak, okey. Dan jika ia melihat akan cedera saf, apa makna cedera? Iaitulah ya, saf tu tak lurus. Saf tu ya apa ni, tak straight, tak lurus. Jika melihatlah ia imam akan cedera saf, maka menyuruhlah ia dengan membetulkan akan saf itu. Suruhlah. Ataupun saf depan belum penuh lagi, maka imam suruh ya, harap penuhkan saf di hadapan kan. Ya, jangan biar lopong depan ya, semua pakat belakang belaka ya, penuhkan dulu penuh. Sebab kalau kita kira antara saf pertama kedua pahalanya berbeza, kedua dan ketiga pahalanya berbeza. Bermaknanya apa? Bermakna semakin kurang, semakin ke belakang saf semakin kurang pahalanya. Tak, sebab tu Nabi kata kalau umat aku tahu kelebihan saf pertama, nescaya mereka akan datang, mereka akan membuang undi, cabut undi, nak saf pertama. Tak, ya, tapi ialah sebab tak tahu nak belakang-belakang, ataupun nak cari pot, ya, nak cari tempat yang apa sikit lah. Kalau orang uzur, orang sakit, tak apalah, belakang-belakang, tepi-tepi kan. Contoh orang semayang atas kursi, ataupun orang yang tak berapa sihat, tak berapa sihat lain tak boleh datang kan. Mana bukan kesihatan, cuma kakinya lengok, kakinya sakit pinggang tu, ya. Maka ke tepi, ataupun carilah yang munasabah lah. Ya, ataupun kalau kita kata umpama ya, surau ni yang boleh sembahyang di luar ya, maka ya, kalau ada sembahyang di luar tu pastikanlah di saf yang pertama tu. Saya rasa kalau tarawih nanti penuh ni kan, silap-silap atas jalan, nak bentang tikar. Nak, maklum lah minggu pertama kan, semangat belaka kan. Nah, tak apa ya, yang luar ya, yang dalam, cuma pastikanlah pintu tu terbuka ya. Pintu terbuka kerana apa? Jangan berputus antara saf di dalam dengan saf di luar. Kerana masalah ini bukan masjid. Ya, kalau masjid tak apa, tutup pun boleh. Tapi kalau surau dia kena buka ya, dia kena buka supaya berhubung antara ya orang yang di dalam dengan yang di luar. Sekira-kira maknanya ya, lapis saf pertama tu dibukakan pintunya. Tak, sebab kalau sekiranya tertutup, terkunci ataupun tertutup, walaupun nampak cermin dia dianggap tidak berhimpun. Jadi bila tidak berhimpun, maka laralah saf yang di luar. Tak dapat pahala berjemaah. Ya, kerana apa? Kerana ya apa ni dikiaskan atas selain daripada masjid. Adapun masjid tidak menjadi hal. Tak, masjid tak ada masalah pun. Ya, jadi buka sikit. Nanti keluar pula aircon sikit lah, buka harga telus orang. Janganlah buka terlalu banyak, nanti aircon keluar. Tak, ya, tak, buka sekira-kira telus orang nak masuk. Itu syarat bagi kita kata berhimpun antara yang di luar dengan yang di dalam. Itu masalah sah. Tak. Ya, sebab tu kadang mana-mana surau yang nak minta kebenaran sembahyang Jumaat, dia pegawai main akan datang cek tengok mana perlu dibuat pintu, buat pintu, mana perlu dibuang hadang, buang hadang.
Ya, contoh kalau di surah Ar-Rahmah tu kan dia buat Jumaat, jadi yang hadang yang di dalam tu dia kena buang. Ya, sebab apa? Menghalang pergerakan pergi mari situ, makna seolah-olah ada pemisah di situ. Maka ternafilah berhimpun. Walaupun dia kata tiang tu sekat, dia sekat pinggang kan. Tapi dinamakan tidak berhubung. Sebab tu dia buang tu. Ya, makna yang daripada atas dengan yang bawah disama. Nama label lah. Tak. Jadi waktu ya. Itu beberapa ketentuan dalam masalah semayang berjamaah, berhimpun. Ya, pada tempat yang selain daripada masjid. Kalau masjid tidak menjadi masalah. Ya, mana pintu pun boleh. Walaupun pintu depan kunci, pintu belakang buka, makmum di luar duduk sah depan boleh. Kalau masjid. Baik, okey. Tu ya dari masalah sah. Jadi menyuruhlah imam dengan membetulkan akan sah itu sekira-kira berbetulan lah, sekira-kira berbetulan. Sama bahu setengah makmum itu akan setengahnya. Ya. Jadi mana bahu? Yalah kalau semayang rapat tak apalah, rapatlah bahu dengan bahu kan. Nah, sekarang ni semayang jauh, semayang renggang ataupun katanya nanti semayang rapat tapi ikut sejadah, masih lagi ada ruang situ kan. Ni rapat sejadah tapi orangnya tengah-tengah sejadah, jadi masih ada ruang situ juga. Maka pastikanlah lurus. Ya. Nak samakan bahu memang tak sama. Ada orang bahu ke belakang sikit, ada ke depan sikit. Tinggi lagi tak sama. Mana boleh sama. Kalau dalam gambar samakan sah sama tinggi sama kat itu, orang sama tinggi boleh lah. Ni ada tinggi, ada rendah, ada pendek, ada gemuk, ada kurus kan, mana boleh sama sekira-kira. Jadi maknanya paling mudah kita kita samakan kaki. Jadi maknanya sama kaki lah. Yang lain tak sama tak apa. Mana boleh sama semua. Kawan ni perut slim, yang ni boroi, dia perut dia ke depan. Mana sama kan? Kaki lah. Tapak kaki, tumit yang belakang. Jangan pelok yang di hadapan, ibu jari dia panjang, duduk ke depan. Jadi tumit semua berada pada garisan. Jadi kalau susunnya okey dah tu. Tak ya? Okey lah, mana tak ada masalah. Sikit-sikit lagi mana biasalah. Ya, 100% mana boleh kan? Tak, okey. Jadi makna berbetulan, sekira-kira berbetulanlah bahu setengah makmum itu akan setengahnya. Dan sunat jangan takbir imam itu akan takbiratul ihram melainkan setelah selesailah muazzin itu daripada iqamah. Bila nak sembahyang kita qamat. Jadi habis selesai qamat, dia makna qamat ni dah lah. Lepas selesai kita pun doa kan, kerana sunat baca doa lepas pada azan pada qamat selesai. Imam pun gitu gini ya, mana yang patut dah selesai, imam pun takbir lah. Jadi kita makmum sentiasalah menanti-nanti takbir imam, supaya jangan luput kita pahala takbiratul ihram beserta imam. Ada kesempatan, ada peluang untuk takbir selepas imam, segeralah, jangan dilewat-lewatkan. Mana kalau nak settle, nak selesai sebelum tu selesai dulu. Jadi bila dah nak takbir terus je, imam takbir bar aja. Jangan ketika imam takbir kita nak takbir juga. Imam Allahu Akbar sudah bar, terus kita takbir. Kerana pahala mendapat takbiratul ihram serta imam ni sangat besar. Pernah saya cerita pada tuan-tuan Abdul Rahman bin Auf luput takbiratul ihram serta Nabi. Kerana sibuknya dengan perniagaan barang dagangan yang sampai. Sehingga rasa bersalah lah. Biasa dapat takbir dengan takbir Nabi, tapi ini dia dapat rakaat, dapat rokok serta Nabi. Takbiratul ihram serta qiyam tadi tak dapat. Jadi rasa menyesal, rasa bersalah, rasa ruginya. Kenapa? Tak dapat takbir dengan Nabi. Dia sedekah semua. Makna segala barang-barang dagangan yang ada di atas untanya itu semua dia sedekah pada jalan Allah. Dia tanya Nabi, sama ke tak? Boleh cover ke tak? Pahala luput takbiratul ihram dengan kau ya Rasul? Aku dah sedekah semua. Nabi kata tak sampai, tak dapat lagi. Maknanya walaupun 400 unta dengan muatan, dengan hamba saya duduk pada setiap unta, tetap juga tak menyamai
pahala takbiratul ihram serta imam. Nah, bab tu segeralah. Jangan lewat-lewat, jangan tangguh-tangguh ya. Kalau tak ada masalah segera. Imam sudah bar aja kita pun dah. Okey. Habis itu beberapa adabnya ya. Ada kalau ada sikit-sikit tu ya, kita tengoklah kias. Baik, kita tengok ya bahagian yang kedua pula, iaitulah adab-adab ketika di dalam sembahyang berjemaah. Sembahyang seorang tak ada masalah, sembahyang jemaah ada adab, ada peraturan. Nah, ni ketika bila dikatakan dalam sembahyang bermula daripada takbir lah. Ya, kalau luar takbir tu orang kata luar sembahyang. Ya kan dikatakan sembahyang tu ya aqwalun wa af'alun wa muftatihatun bitakbiri wa mukhtatimatun bitaslimi bisyara'ita makhsusatin. Dia katakan start sembahyang tu mana? Benar ya, sembahyang dikatakan sembahyang beberapa perkataan dan beberapa perbuatan yang dimulakan dengan takbiratul ihram kan, dan disudahi dengan salam. Jadi antara takbir dengan salam itu namanya sembahyang ataupun solat. Jadi kalau dia sebelum takbir belum solat ya, ataupun selepas salam habis solat. Ya. Jadi antara kita dengan imam tu kontrak kita iaitulah bila kita takbir serta imam. Jadi wajiblah ikut. Jangan pula menyalahi, jangan pula mendahului. Wajib mengikuti, mana belakang daripada imam. Ya, kemudian daripada imam. Imam dah selesai baru kita sempurnakan. Itu bagi yang masuk ataupun sembahyang yang sama takbir. Adapun yang masbuk, yang masuk rakaat kedua ke rakaat ketiga ya. Selesai kita dengan imam bila imam bagi salam. Imam bagi salam, kita pun masa tu berpecah ataupun bercerai lah daripada imam. Pada ikut. Masa tu tak payah dah. Mana kita buatlah aturan sembahyang kita sendiri. Berapa rakaat. Ya, naik. Tambah mana yang kurang kan. Ya, dari segi rakaatnya. Ya, berapa rakaat yang tak sempurna, kita sempurnakan. Tu ya, maknanya kontrak kita dengan imam iaitulah apabila imam bagi salam, maka pada ketika itu kita pun bagi salam mana yang sama rakaat, yang tak sama rakaat dia akan sambung kembali. Mana salam yang ke berapa? Kita tahu kan salam ada dua kan, satu salam yang rukun, salam pertama ke kanan, satu lagi salam yang sunat. Yang mana kita nak bercerai berpisah daripada imam iaitu selepas imam salam yang kedua. Ramai tu saya tengok, saya perhati, tapi kita tengah sembahyang macam mana nak tegur kan. Imam bagus salam pertama, Assalamualaikum warahmatullahi, bangkit dah makmum. Ya, makruh. Perbuatan tu makruh. Ya, dibuat tu mengurangkan pahala sembahyang. Ya, yang afdal utamanya selepas imam memberi salam yang kedua. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, barulah kita naik. Siapa naik salam pertama tu makruh ya. Nama ni aturan berjemaah ikut imam ya, kena ikut betul-betul supaya sempurna pahala berjemaah ya. Apa guna kita jemaah nak pahala lebih kan. Tapi kalau pahala tak dapat lebih, sama macam sembahyang seorang tak ada faedah ya. Tu. Jadi mana adakah ialah sikit je menyalahi, sikit pun diambil kira jugalah. Kalau orang katalah kalau ada orang ambil markah, contoh kalau budak-budak pertandingan sembahyang kan, dia ambil markah ni salah, ni dia potong lah. Jadi kurang pahala. Okey, baik. Okey, kita terus dia kata ada ketika dalam sembahyang berjemaah ya, iaitulah ada 12 adab. 12 adab. Okey, apa dia? Iaitu adab yang pertama, sunat bagi imam berniat jadi imam. Memanglah. Niat jadi imam. Kalau kita jadi imam. Kalau kita tak niat jadi imam, tak adalah. Memanglah orang ikut kita, tapi kita lah rugi. Imam rugilah. Dia tak niat jadi imam, maka dia tak dapat pahala berjemaah. Dia hanya mengimamkan aja orang ikut dia. Sunat bagi imam berniat jadi imam supaya ia imam mendapat pahala sembahyang berjamaah. Supaya imam pun dapat pahala jemaah juga. Kalau dia tak niat, dia tak dapat jemaah, tak dapat pahala berjemaah.
Jikalau imam tidak berniat menjadi imam dan makmum di belakang berniat mengikut imam, no, makmum semua makmuman, ya, lillahi ta'ala, imam dah. Ya, maklum saja jadi imam kan. Tapi yalah, ya, apa jadi sembahyang tu sah atau tak sah? Maka sah sembahyang sekalian makmum sah, dan mereka mendapat pahala berjamaah. Makmum dapatlah sebab dia niat, ya, dan sah juga sembahyang imam, tetapi ia tidak mendapat pahala berjamaah. Imam tak ada pahala jemaah, imam pahala sembahyang seorang aja. Makmum yang niat jemaah dapatlah pahala berjamaah. Ya, tapi jaranglah imam niat tak niat kan. Ya, imam niat tak biasa niatlah kan. Ialah dah jadi imam, komplit set niat ya, imaman lillahi ta'ala, sholli fardhu subhi raka'ataini imaman kan. Jarang imam tak baca. Baik, habis ada ke imam tak baca? Jawabnya ada. Mana pula? Iaitu apabila kita semayang, kita katalah kita masbuk, kita masbuk kan, kita tambah rakaat, tiba-tiba ada makmum di belakang nak mengikut kita. Ada makmum di belakang nak ikut kita, kita tinggallah satu rakaat, makmum tu masih lagi belum dapat, belum, jadi dia pun niat mengikut imam, dia ikut kita tak niat jadi imam, maka kita semua seorang ketika tu, dia ikut imam, dia dapat pahala berjamaah. Rugi kita tak? Rugi tak? Rugi. Tak. Kalau sama-sama tak apa, tapi ni masbuk, masalah masbuk. Sebab tu kita kena niat jadi imam. Ya, niat dia macam mana? Alah, mudah je, saja aku jadi imam. Tak. Ya, saja aku jadi imam. Ya. Tak payahlah baca niat balik, sholli itu kalau daripada awal kita dah masbuk kan, orang dari belakang. Kadang-kadang ada makmum dia sentuh, dia sentuh, tapi syarat nak sentuh tu kena takbir dulu. Jangan sentuh dulu. Takbir dulu baru sentuh. Habis nak takbir macam mana imam kat depan tu yang kita takbir jauh-jauh apa pasal? Memanglah tak sampai. Takbirlah dekat sikit dengan dia, kalau kat tepi-tepi lah kan. Kat tepi ya, kemudian datang pula makmum lain, kita ke belakang lah sikit kan. Biasanya kalau makmum masbuk dia nak semayang bersama imam tu, dia tepi imam lah, tepi imam. Jadi mudahlah bila takbir dia pun sentuh, ataupun setengahnya tak perlu sentuh, hanya menguatkan takbiratul ihram sahaja. Itu pun kalau imam tak tutup mata. Kalau imam tutup mata, takbir pun kadang dia tak perasan, sentuh juga ya. Jadi terpulanglah, tengoklah mana kita nak beritahu kita nak ikut dia tu. Jadi pada ketika kita tu orang nak ikut, jangan pula kita lari. Boleh lari pula ya. Jangan larilah, mana ialah kalau kita tak niat imam, kita semayang perhabis yang rakaat kita tu, tu semayang seorang dah. Ya, tapi kalau kita niat jadi imam, dapat pula yang baki rakaat tu berjemaah. Yang tadi kita dapat separuh dengan imam asal. Kemudian dengan yang makmum baru pula, kita niat jadi imam dapat pula. Jadi separuh campur separuh, komplit lah. Tak? Ini masalah ketika masbuk. Sebab tu ada ke imam tak niat jadi imam, adalah ketika semayang yang begitu. Tapi kalau daripada awal lagi memang semuanya niat kan. Kadang dalam lafaz pun dah baca, sholli fardhu subhi raka'ataini makmuman dah. Nah, ya. Baik, okey. Dan jadi makna kalau sekali imam tak berniat jadi imam, maka sah semayang. Makmum sah dapat pahala jemaah kalau niat jemaah, dan imam juga sah tapi tak dapat pahala berjemaah. Ini mana ni semayang fardu, ataupun semayang sunat, yang sunat berjemaah lah. Sebab semayang sunat yang sunat berjemaah ni hanya beberapa semayang saja, iaitu semayang tarawih. Semayang tarawih sunat berjemaah. Tak? Jadi bila begitu maknanya kena niatlah imam ataupun makmum. Semayang witir daripada bulan Ramadan ya. Kemudian lagi semayang apa sunat berjemaah? Semayang raya. Semayang sunat raya, Aidilfitri, Aidil Adha sunat berjemaah. Maka hak lain-lain tak sunat, tahajud tak sunat berjemaah, tasbih tak sunat berjemaah, hajat tak sunat berjemaah, sunatnya seorang.
Dah, tapi ngapa pakak-pakak semayang hajat ramai-ramai boleh nak minta tolong orang, tolong doa. Jadi semayanglah. Ngapa semayang hajat tu ya kita kita tak baca kuat. Semayang hajat ada baca kuat tak? Bismillahirrahmanirrahim, tak ada kan? Masing-masing baca. Kerana semayang tu masing-masing cuma doa tu minta doa sekali, tolong doakan. Jadi dalam semayang ke luar semayang ke dari segi hukum dia semayang tu tak sunat berjamaah. Yang sunat tarawih, witir dan bulan puasa semayang 2 hari raya serta semayang contoh gerhana, semayang minta hujan tu sunat berjamaah. Tu tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab semayang berjamaah lah, yang khusus kitab fiqh. Baik, tu dalam semayang fardu dan semayang sunat yang sunat kita berjamaah. Adapun semayang fardu Jumaat maka wajib hukum berniat imam wajib, maka wajib bagi imam berniat jadi imam dan wajib bagi makmum berniat jadi makmum. Jadi masing-masing wajib berniat. Kenapa? Kerana semayang Jumaat tidak sah seorang, tidak sah bersendirian, dia wajib berjamaah. Sekurang-kurang mazhab kita Syafi'i 40 orang. Mustautinun, yang mustautin, tu sebab tu semua orang kena niat makmum, niat imam, niat imam, wajib hukumnya. Jadi kalau tak niat imam ataupun tak niat makmum tidak sah semayang Jumaat tersebut. Semayang Jumaat tak ada semayang sendiri. Semayang Jumaat tak ada semayang seorang-seorang, dia semayang berjamaah Jumaat. Jadi batu wajib niat makmum ataupun imam. Kalau tak niat imam ataupun makmum tidak sah semayang Jumaat. Semayang fardu tadi sah walaupun tak niat imam, tak niat makmum. Jadi tak dapat pahala berjemaah. Semayang Jumaat tak sah. Itu satu yang pertama. Adab yang kedua, sunat bagi imam itu bahawa menyaringkan akan suaranya. Suara siapa? Imam, imam punya suara. Pada ketika takbiratul ihram itu, waktu ni dah ada mic ni kan. Kalau dulu tak ada mic, dia imam dia kuatkan. Seolah-olah kita kata macam jerit lah, tapi tidak jerit, dia hanya menyaring, menguatkan. Jadi maknanya menyaringkan Allah sekira-kira didengar. Jadi kalau kita dah pakai mic, dah pakai speaker ni, slow pun dengar kan. Tak apa. Jadi menyaringkan akan suaranya. Ini tak kira semayang sir ke semayang jahar sama. 5 waktu sama. Ketika takbiratul ihram menyaringkan suara. Pada ketika segala takbir yang di dalam semayang, pada takbiratul ihram dan juga pada ketika segala takbir dalam semayang. Mana takbir dalam semayang? Iaitu takbir perpindahan, intiqalat. Intiqal maknanya berpindah daripada rukuk kepada daripada qiyam kepada rukuk. Situ ada berpindahkan rukun, maka sunat takbir, maka imam menyaringkan suara Allahu Akbar. Kemudian daripada rukuk kepada i'tidal, jangan Allahu Akbar lah, sami Allah kan, sami Allahu liman hamidah. Daripada i'tidal kepada sujud Allahu Akbar kan. Jadi imam dia nyaringkan, sebut, jangan senyap aja imam. Walaupun makmum nampak pergerakan imam. Itu yang nampak, yang buta nampak. Tak nampak kan? Orang buta nak semayang kok jemaah. Yang buta tak nampak imam bergerak. Kalau tak ada suara, tak tahu dia duduk di bila nak rokok pada imam dah sujud kan. Sebab tu sunat menyaringkan ketika takbir intiqalat. Memberi faedah bagi orang yang buta dan juga kalau pekak tak apa, dia tak dengar tapi dia nampak pergerakan. Jadi maknanya segala takbir, takbir bangkit daripada sujud, duduk antara 2 sujud, kemudian takbir naik daripada sujud kepada rakaat yang berikutnya. Jadi lafaznya itu tentulah berbeza-beza mengikut panjang ataupun lama masa nak sampai kan. Kalau daripada qiyam kemudian rukuk, Allahu Akbar tak panjanglah sebab dia punya jarak, dia punya masa tu dekat.
Tapi daripada sujud kedua nak bangkit kepada rakaat yang berikutnya mestilah panjang. Tak, kerana pergerakan tu lama. Mengapa kena ada panjang, kena ada pendek? Itu sama juga memberi faedah bagi orang yang buta. Tak, jadi panjang ni Allahu Akbar, ni naik. Tu jadi tahulah. Ni takbir panjang ni mana dah naiklah imam tu kan. Kalau pendek-pendek tu dia rukun yang tu. Ya, jadi mana? Itu dia. Maknanya menyaringkan suara imam tu. Makmum tak sah. Makmum tak perlu nyaring. Makmum jangan dinyaringkan, makruh pula. Tak perlu makmum menyaringkan. Ni kuat suara dia lagi pada suara imam. Dah makruh. Dan bahawa menyesuailah imam itu akan panjang dan pendeknya bacaan takbir itu sesuai dengan pergerakan perpindahan kepada rukun yang berikutnya. Jadi tu kata takbir ada kala panjang, ada kala pendek. Takbiratul ihram boleh panjang, boleh. Supaya apa? Supaya makmum dah ready, dah clear makna dengar. Allahu Akbar. Kalau Allahu Akbar, jadi mungkin tak perasan, tiba-tiba dah rokok, dia tak perasan, dia kat luar umpamanya kan. Jadi panjangkan, panjang-panjang, yang pendek-pendek. Supaya mudah diikuti akan dia oleh makmum. Sebab namanya imam ni ikutan, jadi makmum nak ikut senang. Jadi pandai-pandai kalah, beza-beza kalah antara takbir itu. Okey, tu dia. Apakan lagi kalau ada makmum yang buta. Jadi makmum yang buta tak nampak. Jadi diharap kepada suara imam. Suara perpindahan imam, suara pergerakan imam kan. Jadi setiap perpindahan tu kita bertakbir lah. Tak ada lafaz lain melainkan lafaz takbir. Melainkan ketika i'tidal saja sami Allah. Yang lain semua takbir. Jadi orang buta dia dengar. Dia dengar dan dia boleh ikut. Tak adalah dia terkemudian ataupun dia terdahulu daripada imam. Kita tak buta, tak bekak, nampak dan boleh dengar. Dua-dua panca indera berfungsi kan. Orang buta dia hanya boleh dengar. Tak nampak. Orang bekak dia nampak saja, tak dengar. Jadi mana gunakan semua panca indera yang sepatutnya. Telah berkatalah oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Adhkar halaman 48, iaitu amma baqit takbirat yakni ghaira takbiratul ihram fal madhhabus sahihu al-mukhtaru istihbabu maddiha ila ayyasila ila rukni alladhi ba'daha. Yang bermaksud adapun takbir yang lain daripada takbiratul ihram, kita panggil takbir intiqalat lah. Takbiratul ihram kita tahu dia boleh panjang. Tengok pada kesesuaian lah imam. Kalau dia cepat niat, cepatlah dia takbir. Kalau lambat masuknya, lambatlah. Lambat berapa lama? Dalam kitab fiqh dia kata sehingga 14 harakat. 14 harakat gerak anak jari. Kan bila kita belajar tajwid ada ni 2 harakat, ini 4 harakat, ini 6 harakat kan. Harakat mana? Gerak anak jari kan. Ketika kita baca panjang tu mat. Maka kalau takbiratul ihram sehingga 14 harakat. Allah. Mesti salah 14. Jangan lebih 14. Kalau lebih 14 batal. Panjang sangat tu. Warna mam tak masuk-masuk lagi. Kalau kita buat ni sebuah gear tak masuk. Itu gear bawa rosak. Kan takkan imam dia. Maknanya kan niat dalam hati kan yang Allah itu sunat lafaz takbir itu takbiratul ihram. Lafaz takbir usul itu sunat. Takbiratul ihram itu rukun. Tapi yang dalam hati itu takbir serta niat. Jadi sekira-kira 14 harakat. Jangan panjang pada tu. Panjang pada tu dilagaukan, dibatalkan. Tapi janganlah imam begitu kan. Jangan pula melainkan biasanya kadang orang was-was lah. Orang was-was dalam masalah niat kan. Allah tak jumpa punca.
hilang. Allah, sudah, ya, kena sebelah kita, mau juga menipu kan. Kan, sungguh tak masuk-masuk ni apa hal. Ya, masalah ni masalah kepahaman tentang ya niat tu sendiri. Yang namanya istihdar apa, mana yang namanya apa ni, muqaranah tu apa kan. Jadi kalau faham masalah itu tak ada masalah dalam bab berniat. Cuma ya bila bila tak faham masalah tu tu ya niat ya takbir tak jumpa punca. Berkali-kali takbir. Ya, ini masalah was-was pula. Ya, dan kan terkadang bukan setakat takbir dia ambil semayang kan. Orang ambil semayang basah anggota wuduk je, dia baju-baju basah lencun lebih. Kalau tambah ada kolah ya, tak puas hati ya, celup terus kepala dalam kolah senang. Kata asal orang was-was ni tuan-tuan ya. Ni penyakit ya, was-was ni daripada syaitan ya. Sebab tu kita kena pertama faham dan reti dari segi hukumnya, dari segi pengertian dia. Kan dah reti, dah faham, kemudian kita menolak akan was-was syaitan dengan doa. Dengan mu'awazatain ke ya. Qul falaq al-a'udzubillahi ataupun rabbi a'udzubika min hamazati syayatin dan sebagainya lah. Itu sebagai usaha kita nak ya. Sebab penyakit was-was ni kalau tak diobati, tak diselesaikan, dia menjangkit, dia makin semakin parah. Teruklah kalau dan parah gitu. Tak, jangan biarkan penyakit was-was tu menguasai ataupun mencacatkan amal kita. Tak, tu ya. Jadi takbirlah. Belajarlah dengan betul. Okey. Jadi makna situ ya. Takbir yang lain daripada takbiratul ihram, maka pendapat yang benar dalam mazhab Syafi'i dan yang terpilih di dalam mazhab Asy-Syafi'i rahimahullah taala ialah sunat dipanjangkan membacanya sehingga sampai kepada rukun yang berikutnya. Maknanya takbir intiqalat lain daripada takbiratul ihram. Makna sunat dipanjangkan baca takbir itu sehingga sampai kepada rukun. Maknanya yang panjang kita maklumlah, bangkit daripada sujud tu memang panjang lah kan. Ataupun daripada tahiyat nak bangkit kepada rakaat berikut dia panjang sikit. Tapi kalau daripada sujud panjang sikit lah, panjang lagi. Jadi kalau daripada sujud Allah ya, tambah pula kalau imam ya, imam tua imam sakit lutut, sakit pinggang malam nak tunggu dia bangkit sebab tu dia baca pun lama juga Allah. Jadi makmum jangan angkat lagi, biar dulu jangan naik lagi jangan kita samakan dengan imam yang cergas, imam yang muda kan. Imam muda Allahu Akbar tu dia naik laju, pinggang kuat lutut kuat Imam yang tua-tua kadang-kadang bangkit tu duduk dulu sekejap, Allah dia duduk dulu kan, nak bangkit pula nak naik pula, kadang nak naik tu pula tangan dua-dua belah terpaksa topang, terpaksa tahan kan. Jadi masalah tak pada makmum, ialah jadi masalah lah juga kan. Tapi kalau ada yang muda-muda, kasih yang muda lah yang tua-tua pencen lah lambat pergerakan biasanya antara sujud nak bangkit tu yang lambat, yang lain-lain tak ada masalah orang tua-tua biasa nak turun daripada nak turun tu dia sakit lutut. Kalau dia laju lutut dia terentak kan, sakit sakit tuan-tuan. Kita tak sakit lutut tak apalah, kena sakit lutut tergentak sama juga pinggang pun nak kena tahan kan. Tambah pula kalau dia orang yang berat badannya berlebihan, istilah panggil obes kan, obesity ni berat badan dia lebih. Jadi bila nak turun tu dia kena standby, kena pasang kuda-kuda kuat. Kalau tidak dia rebah, berguling dia jatuh kan, berat badan kan. Jadi dia nak turun slow-slow. Biasa orang obes ni dia akan turun tangan dulu, betul tak? Dia akan tahan dengan tangan, lepas tu baru lutut. Kalau kita lutut dulu
ya lutut kuat, pinggang kuat, lutut dulu orang orang sakit pinggang dia akan tahan dengan tangan dulu. Sama juga bila dia nak naik dia akan naik lutut dulu angkat. Tangan dia masih tahan lagi. Tu. Dah tu dah masalah itulah kita kata ya. Baik, okey. Dan makmum jangan menyaringkan akan suaranya, jangan kuat. Biar imam seorang kuat. Itu slow-slow. Ya, jangan menyaringkan akan suaranya itu makmum. Ya, tapi boleh makmum yang di belakang imam yang bertindak sebagai mubaligh. Mubaligh ni mana? Ni rosak ataupun blackout tak ada api. Jemaahnya panjang sampai ke belakang, sampai keluar kan. Jadi imam takbir lah, imam takbir intiqalat. Jadi makna makmum ataupun di belakang imam mubaligh ni boleh saja belakang ataupun di tepi pintu. Umpama makmum ada di luar, jadi yang sesuai tepi pintu lah. Ya, sama ada seorang ataupun berdua. Kan biasa kita kalau dengar sembahyang majlis haram kan, Allah kan ada bunyi panjang, bunyi kuat tu kan, itu suara mubaligh namanya. Orang yang menyampaikan suara kepada makmum yang lain. Imam slow je tapi yang panjang. Tapi dengan niat, makna mubaligh ni bila dia nak takbir intiqalat secara nyaring, niat zikrullah. Kalau niat i'lam beritahu perpindahan batal sembahyang mubaligh tu. Dia niat dia i'lam, beritahu sahaja dengan tanpa niat zikrullah, batal sembahyang. Dia memang tujuan dia nak beritahu orang lain tapi dia tak niat. Ini dalam mazhab kita Syafi'i. Wajib berniat zikir dengan setiap takbir intiqalat yang kita nyaringkan itu. Kalau imam tak apa kalau imam memang dah sunat bagi dia menyaringkan. Adapun makmum yang kita kata makmum yang dia bukan imam, dia sepatutnya tak boleh kuat, dia kena slow. Tapi ngapa kuat? Bila nak kuat tu mana tujuan kuat sebab apa? Sebab nak beritahu orang imam dah berpindah, maka nak beritahu orang mesti disertakan dengan niat zikrullah. Kalau tanpa niat zikrullah hanya nak beritahu orang, batal sembahyang mubaligh itu. Tu faham. Mana kalau kita nak buat sesuatu tu biar faham lah, biar reti dari segi hukum. Jangan main belasah je. Main belasah tu yang hancur habis sembahyang kan. Kita ingat bagus, kita ingat okey dah, batal sembahyang. Dah buat apa? Itu dia. Baik, jadi makmum jangan menyaringkan akan suaranya melainkan sekadar didengar oleh dirinya sendiri. Cukuplah. Apa nak kuat-kuat kan? Jangan kuat-kuat. Mengganggu orang lain. Tambah yang kuat tu orang yang was-was tadi. Angin kita kan. Angin duduk sebelah dia. Dia dah was-was. Kuat pula tu suara kan. Kadang-kadang ialah. Tapi kadang-kadang bila dah memang dah semula jadi dia kuat suara, maka jangan duduk belakang imam, duduk dah jauh ujung. Dah dia satu jenis was-was, yang kedua jenis suara kuat. Jangan duduk belakang imam, nanti confuse makmum belakang. Ingat imam, pokoknya dia tak selesai. Duduk tepi-tepi ataupun jauh. Tu. Kalau dia tu ada penyakit was-was lah. Supaya sebab sembahyang jemaah ni bukan setakat nak dapat pahala, memang nak dapat pahala, tapi kita kena jaga adab, jangan ganggu makmum yang lain. Kita makmum juga, jangan sampai makmum lain jadi terganggu. Samalah, itu masalah was-was. Sekarang ni banyak masalah handphone, krek, itu tak apa lagi, tahulah. Baru nyanyi lah Jamal Abdillah lah kan. Tengah baca Jamal pula, Allah. Awak punya favorite pula tu lagu. Kan ganggu tu kan, ganggu. Dia ingat gangguan dalam sembahyang tu merupakan gangguan, ialah walaupun kita handphone tapi ialah itu pekerjaan syaitan. Syaitan dia suka ganggu dalam sembahyang jadi pastikan jangan ada gangguan. Vibrate lah ataupun off, silent itu jangan yalah. Kadang-kadang tak sengaja, kadang terlupa, dia nak cepat je pasal terlupa kan. Tapi yang bawa handphone pastikan tu sebab jangan terganggu orang lain. Kita nak sembahyang tenang-tenang, nak dapat khusyuk dan nak dapat pahala lebih tapi kadang-kadang dengan perbuatan kita menyebabkan orang kurang pahala, hilang khusyuk dia dan sebagainya.
Ya, jadi sekadar didengar oleh dirinya sendiri, dan hendaklah bagi makmum itu mentakhirkan takbirnya, mana melewatkan. Jangan sekali imam takbir itu ya. Daripada takbir imamnya ini terutama pada takbir intiqalat. Tapi kalau kalau sekiranya imam tak selesai takbiratul ihram, kita masuk dah, tak sah. Kita punya takbir. Dia tak boleh menyertai. Dia mesti imam dah bar baru boleh kita takbir. Ya, tapi kalau mengiringi imam ketika dalam sembahyang takbir intiqalat makruh. Ya, makruh, luput pahala berjemaah. Dah, mana selesai imam selesai baru kita bertindak. Imam selesai bar dia, dia punya apa tu? Bar, Allahu Akbar, dah dengar bar baru kita baru kita takbir dan berpindah. Ya, jangan sama-sama, jangan berturutan. Ya, selesai imam bar. Ya, tapi kadang-kadang dah biasa buat, dah terbiasa buat kan, mengiringi. Jadi kena itu baliklah. Ya, tambah bulan puasa ni, semayang sunat banyak ni supaya kita perhati ikut-ikut ada mana salah silap kita. Tak apalah sunat kan. Kalau yang wajib kira macam mana. Baik ya, maka memulailah ia makmum akan takbirnya kemudian daripada takbir imamnya itu. Selepas imam takbir, mana selepas imam baca Allahu Akbar, dah bar baru makmum memulai. Bukannya payah ya, itu je, mana ikut imam ikut. Dari segi perbuatan, dari segi perkataan, dari segi apa, semua mesti kemudian daripada imam, jangan menyertai. Kemudian yang berikutnya, adab yang berikut, adab yang ketiga lagi akan datang, sunat bagi imam dan makmum memperlahan doa iftitah dan ta'awuz lagi akan datang. Wallahu ta'ala alam, wabillahi taufiq wal hidayah. InsyaAllah kita sambung selepas daripada ya raya nantilah ya, insyaAllah. Tapi tak tahulah, kuliah subuh ada. Kuliah subuh tak ada ganggu semayang kan. Tengok kontak balik ya. Kalau kuliah maghrib memanglah ya, orang nak buka bagai kan. Ni kuliah subuh insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin wa 'allimna ilmal aqdamin wa fahmna fahmas sabiqin warzuqna rizqat talibin. Allahumma zidna 'ilman warhiqna bis salihin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.